markah. So, soalan kedua, tenuk, orang-utan dan ikan paus adalah mamalia. Salah, pun dapat kosong. Betul, dapat 5. Macam tu. So, ni betul A. 72 kat sini. Dapat B, 92. Seterusnya lah. Hai, selamat datang ke channel Excel dengan Nat. So, hari ni Nat nak bawakan satu lagi formula, iaitu IFS, iaitu if. So, sebelum ni Nat pernah buat satu video IF. Kalau korang belum tengok lagi, kalau korang belum tahu lagi pasal formula if tu, korang boleh cari video Nat bertajuk if formula. Okay, so hari ni Nat nak fokus pada if. Maksudnya IFS. So maknanya sebelum ni kita belajar pasal if, dia ada maksudnya dia punya formula tu agak terhad sebab condition dia hanyalah pada satu penyataan, dan kalau penyataan tu betul, apa result dia, kalau penyataan tu salah, apa result dia. Macam tu saja kan. So hari ni nak bawakan if. So kalau korang nampak dekat skrin sekarang, so nak ada screenshot sikit daripada internet. So if, so dalam kurungan something is true 1, maksudnya penyataan pertama, and comma, dan value if true. So kalau penyataan pertama ni betul, so apa value yang kita nak letakkan kat sini. And then seterusnya something is true to, value is true to. So maksudnya penyataan kedua, comma, result kalau penyataan kedua tu betul, and seterusnya 3, 4, 5, dan kalau kita tengok kat sini kan, dia up to 127 different condition. Okay, tapi tak recommended kat sini. Cakap kalau kita buat condition dia terlalu banyak, statement terlalu banyak, sebab nanti susah nak jaga kan. Sebab kat sini dia cakap kalau kita nak masukkan condition yang terlalu banyak tu, kita kena masukkan secara turutan yang betul, dan sangat susah untuk dibuat, dan kita nak uji dan update setiap kali ya. Okey, so itu sedikit pengenalan. So contoh pertama, anda telah divaksin? Tidak. So dia pun cakap sila ke soalan seterusnya. Kalau Nat kosongkan, sila isi maklumat. So sekarang ni formula tak berada dekat ruangan berwarna kuning, formula berada dekat ruangan berwarna biru ni. Okey, so kalau korang perasan formula ni, okay, Nat kena copy dulu supaya korang nampak dia besar kan. Okey, Nat letak kat sini. Okey. Okey. Okey, harap korang semua nampak dia nak dah besarkan. So okey, B6 adalah ruangan yang berwarna kuning ni. Okey, so Nat letakkan kat sini sama dengan IFS, kurungan B6 sama dengan ya. So macam biasa, sebelum ni Nat pernah cakap masa kita buat formula if. So kalau kita nak masukkan sebarang perkataan ataupun huruf, kita kena letakkan pembuka kata ni dengan penutup. Okey, so B6 sama dengan ya. So itu adalah penyataan So penyataan satu. So yang sebelah dia ni adalah jika penyataan satu tu betul. So maksudnya kalau kita letak ya, apa akan terjadi?
ringkas ayatnya lah. Kalau kita letak ya, apa yang akan terjadi, apa yang akan perkataan yang keluar dekat biru. So bila saya letak ya, saya akan letak sila ke soalan seterusnya. Okey. So ini dah habis penyataan satu dan apa terjadi jika penyataan satu masuk. So letak yang selepas kita letak koma, kita letak lagi B6 sama dengan tidak, koma. So apa yang berlaku? Sila ke soalan seterusnya juga. Okey. Habis penyataan kedua. Penyataan ketiga B6 sama dengan okey, ni apa? Kalau kita nak letakkan ruangan kosong, maksudnya tak ada information yang masuk, kita letakkan saja tanda pembuka dengan penutup ni sebelah menyebelah macam ni. So dia akan faham lah maksud kita. Jika B6 tu adalah kosong, kosong bukan kosong nombor tu tau, kosong maksudnya empty, dia tak ada information apa-apa. So apa yang akan terjadi, sila isi maklumat. Okey, koma. So sekarang ni ada penyataan keempat ni Nat panjang sikit ni sebabkan nak letak jika orang yang enter data ni dia tak masukkan mana-mana, dia tak masukkan ya, dia tak masukkan tak, ataupun bukan kosong juga, maksudnya dia masukkan lain-lain perkataan. So nak buat macam ni, or okey, or ni untuk atau, maksudnya salah satu. Okey, nak letak kurungan or kurungan lagi. Okey, untuk dapatkan satu penyataan, so nak letak kurungan, maksudnya satu ayat lah ni. B6. Okey, kalau tanda macam ni dia bermaksud tidak sama. Okey, maksudnya B6 bukan ataupun bukan lah kalau dalam ayat kita kan. B6 bukan yes, koma, B6 bukan no, koma, B6 bukan juga tempat kosong. So ni satu penyataan lah. Okey. Dan apa yang terjadi bila benda ni berlaku? So dia akan keluarkan satu arahan, masukkan ya atau tidak sahaja. Okey. Korang edited ya untuk formula ni, untuk bahagian ya dengan tidak tadi. Sebelum ni nak tersalah tulis yes dengan no. So dia sebenarnya adalah ya ataupun tidak. Korang edited ya untuk okey, kalau korang nampak dekat sini ada lagi satu baris benda yang sama dengan cara yang berbeza. Korang nampak kan formula ni terlalu panjang. So kalau kita nak elakkan orang masukkan ya atau tidak, dan kita boleh buat formula yang lagi pendek. So nak gunakan dekat sini list, data list So Nat boleh tunjukkan dekat sini. Okey, dia adalah data validation ni. Okey, so bila nak buat dia, korang klik pada sel yang korang nak buat. Katakan klik kat sini, ataupun nak bagi contoh tempat lain lah supaya nampak kan, sebab ni Nat dah buat. So Nat klik dekat C4 ni, data, pergi dekat data validation. Bila dekat allow ni, setting allow, pergi dekat list. Okey, so sekarang ni kita nak ya dan tidak saja kan. Ya, koma, tidak. Koma tu adalah pemisah untuk satu barisan-barisan. Kalau ada, contohnya ada 5 pilihan, so maknanya 5 lah koma. Okey. Sorry, ada 4 lah koma. Kalau ada 2, so ada 1 koma kat tengah. Okey. Dan okey. So nanti bila kita klik drop down, dia jadi drop down macam ni. So dia ada 2 option saja, ya atau tidak. Okey. So sekarang kalau korang nak clearkan balik list ni, just pergi balik dekat data validation, ambil saja any value dan tekan OK. So dia dah hilang. Okey. So sekarang ni kita boleh cuba. So sekarang nak letak ya, sila ke soalan seterusnya.
Nak letak tidak pun sila ke soalan seterusnya. Dah tak ada dah yang kena isikan maklumat ataupun oh sorry. Kalau kita nak letak yang sila isikan maklumat ni, kita tambah saja dalam formula lah. Okay, so ya, tidak kan? So formula dia adalah seperti ini. Okay, nampak kan? So sama dengan IFS kurungan B8, maksudnya B8 dekat sini. Ya, sila ke soalan seterusnya, koma, satu pernyataan kan. B8 tidak, sila ke soalan seterusnya. So sebab kita ada dua saja dan tak mungkin orang lain boleh masukkan information selain pada apa yang kita nak ni. So itulah yang bagusnya bila kita gunakan list drop down ni daripada data validation tadi lah. Okey, macam mana nak masukkan yang sila isikan maklumat kalau dia kosongkan, dia tak nak jadi error macam ni. Okey, so masukkan saja pada formula kan. Kita ambil lah pernyataan yang seterusnya. B8 sama dengan macam tadi, pembuka kata, penutup kata, koma. Okey, kalau dia sama macam tu, so tulis kat sini sila isi maklumat ataupun apa-apalah perkataan yang sesuai kan. Okey, kita kopikan dalam formula tadi. Nampak? Sekarang dah tak ada error, dah tak ada keluar yang NA tadi tu, error. So dia sama ada ya, tidak, ataupun kalau kita delete, kosongkan, dia tulis sila isi maklumat. Okey. So kita ke contoh yang seterusnya. Contoh 2. Okey, ini adalah satu contoh. Katakanlah ada soalan-soalan, mungkin nak buat kuis ataupun soalan seorang guru pada murid dia kan. Kat sini mungkin dalam kertas soalan. Okey, contohnya tandakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah. So kita ada soalan dekat sebelah kiri ni, jawapan dia apa dan markah. Okey, nanti kita sediakan formula dalam markah ni lah. So, ciri-ciri haiwan mamalia adalah mempunyai saraf tuncang. So, jawapan dia nak dah sediakan list macam dekat atas tadi tu, betul atau salah. So, contohnya nak letak betul. So, markah 5 dapat. So, kalau katakanlah murid tu jawab salah, so dia tak dapat markah lah, kosong markah. So, soalan kedua, tenuk, orang utan dan ikan paus adalah mamalia. Salah pun dapat kosong. Betul dapat 5. Macam tu. So okay, formula dia adalah macam ni ya. Formula dia macam ni. Okay, so kalau E18 adalah betul, maka markahnya 5 lah. Kita letak koma 5. E18 salah, kalau dah salah memang kosong lah kan. Kalau E18 katalah dia tak jawab, dia tinggalkan kosong, pun markah dia kosong. Contohnya kita delete kat sini. Okay, markah dia kosong. Okay, sama juga formula untuk yang dekat E19 ya. Tukarkan sajalah E19 atau tarik saja. Ataupun kalau jawapannya adalah terbalik, contohnya kat tadi tu, yang pertama jawapannya adalah betul, jawapan kedua adalah salah, kan? Nak jadikan dia 5 markah kat sini, just tukarkan saja dekat bahagian markah ni lah. So contoh betul adalah kosong, bila dia salah kita bagi dia 5 markah. Bukan dia salah, maksudnya jawapan yang betul adalah salah. So dia dapat 5 markah.
Kan? Nampak tak? Dia dah berubah. So, bila dia jawab betul, kosong. Itu untuk soalan-soalan lain lah. Tapi yang sebenarnya tadi adalah betul. So, kita tukar balik 5 dan kosong kat sini. Dapat tak? Mudah je. Formula ni senang. Formula if ni senang. Dan dia memang banyak kegunaan juga macam if. So, if yang lagi satu ni, if ada s kan? Kan? Dia lagi banyak kegunaan. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga ni macam cikgu-cikgu lah ni pula kan. So, kita ada contohlah ni kelas A. Kelas A ni baru jawab exam and baru dapat result. So, petunjuk dekat sini grade A, B, C, D, E. So, markahnya setiap grade ada dekat sebelah sini. Lulus gagal ada dekat sebelah C ni kan, kolom C ni. So, kita tengok dekat bawah. Okey. Murid A dapat 80 markah. So, yang bahagian kuning ni teacher dia akan enter lah kat sini. So, yang ada formula adalah 3 kolom ni. Nanti nak terangkan kenapa ni ada 2. Okey. So, murid A 80. So, keputusan A. Murid B 72. Keputusan dia dapat B. Keputusan ataupun grade lah kat sini kan. Dan seterusnya lah. Ikut grading yang kita bagi kat atas tadi kan. Pemarkahan yang kita bagi tu. So, 80. Tengok balik lah. Kalau 80, 100 dapat A kan. So, ni betul A. 72 kat sini dapat B. 92. Seterusnya lah. Okey, macam mana nak buat formula tu? Formula dia senang sahaja. Ikut grading yang kita letak kat atas tadi tu. Kan? Kita masukkan saja dia punya batas dia punya grade tu lah. So, macam ni. Okey, tips dia mulakan daripada yang kecil ke besar, daripada bawah. So, ni lagi senang lah nak nampak. So, letak if B39 kurang daripada 40. So, dia dapat E. Okey. Kita semak balik ke atas So, kurang daripada 40 kan, 39 dapat E. Betul lah kan? Cuma ini adalah ringkasan lah daripada, kalau kita nak ambil yang grade ni betul-betul 0 hingga 39, kita nak ambil lah 39 ni kan. So, simbol ni saja yang kita tukar lah. Dia bukan kurang, maksudnya dia bukan, kita tak boleh letak lah kurang daripada 39 ni. Nanti 39 tu sendiri tak ada dekat mana-mana. Faham tak? Dia tak termasuk dalam mana-mana sebab dia kurang pada 39, dia akan kira pada 38. So, kalau kurang 40 ni dia akan, betul lah, dia akan kira 39 ke bawah. Kalau kita nak letak 39 juga, kita kena letak kurang sama dengan kepanjangan 39 dan seterusnya pun macam tu. So, untuk ringkasan kita ambil macam ni saja. Kurang daripada 40. Dia adalah E. Kurang daripada 50. Tengok 49 tadi yang D. So, kurang daripada 50, maksudnya 49 adalah D. Kan? Kurang daripada 60 adalah C. Dan seterusnya. Kurang daripada 80 adalah B. Kurang daripada... Okey. Sebabkan kita nak ringkas juga dekat bahagian E ni, kita tukar simbol dia jadi lebih. So, lebih daripada 79, maksudnya 80 ke atas lah. Dia jadi A. Okey? Kalau tak faham, korang cuba copy balik, ambil balik formula net letak ni. Korang buat dekat Excel dan cuba. InsyaAllah korang akan faham macam mana dia berfungsi lah. So, dekat bahagian lulus ataupun gagal ni, kita boleh letak sama dia if formula ataupun if formula pada net, sebabkan dia ada 2 saja
senario sama ada lulus atau gagal. Dan gagal pun ada dekat satu kumpulan markah saja. So kita memang boleh guna if saja. So formula dia sangat mudah. Formula dia adalah if 39 ni kita ambil dekat B ni, kita ambil markah lagi mudah. Pada nak ambil markah lagi mudah. Kalau ambil keputusan ni ada banyak kan. Ada A, B, C, D, E. So kita ambil markah sebab dia gagal ni hanyalah range 0 ke 39 saja. So kalau dia besar daripada 39 adalah lulus. Selain daripada tu value if false adalah gagal. Mudah kan? So memang nak suggest pakai if sajalah. So untuk yang if formula pula kat sebelah ni, okay. So yang ini masukkan saja dua condition. B39 adalah besar daripada 39, so dia jadi lulus. B39 kurang daripada 40, dia jadi gagal. Okay, that's all nak punya sharing untuk if kali ni. So coming soon akan share banyak lagi formula, insyaAllah. Apa yang nak tahulah kan, nak share apa yang nak tahu. So harap-harap akan memudahkan kerja korang. Dan harap-harap korang boleh try and korang boleh explore apa lagi yang korang boleh buat dengan satu-satu formula yang nak share tu. Okay, good luck, bye.